Okey. Kalau sebelum ni kita ni slide yang sebelum ini. Jadi kita sambung seterusnya untuk slide yang seterusnya. Sekejap saya setting dulu slide show from the beginning from current slide. Okey. Jadi ini saya dah terangkan dalam slide dalam tutorial yang sebelum ini. So saya akan sambung sambung ke slide yang seterusnya. Okey, sunnatullah meliputi perkara-perkara berikut. Sunnatullah yang pertama sunnatullah bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah. Sunnatullah bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, saya kena set up lagi sikit. Yang bermaksud demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Ini daripada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 62. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Ini yang pertama. Sunnatullah bersifat tetap dan kekal. Seterusnya, sunnatullah yang kedua, sunnatullah merangkumi semua makhluk. Sunnatullah merangkumi semua makhluk. Mana Allah berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asali. Yang bermaksud, ini surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang bermaksud, dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Ini yang kedua, iaitu sunnatullah merangkumi semua makhluk. Seterusnya yang ketiga, sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Contohnya, kejadian awan dan hujan yang berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi. Ini perkara-perkara yang melibatkan sunnatullah. Jadi saya ulang balik semula, kita tengok balik daripada atas. Jadi apa dia? Yang pertama, sunnatullah bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah. Yang kedua, sunnatullah merangkumi semua makhluk. Dan yang ketiga, sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Seterusnya kita lihat kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Kenapa kita kena kaji? Kita kena teliti sejarah umat terdahulu. Yang pertamanya, supaya kita dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Kita kenal pasti kejayaan umat terdahulu untuk kita ambil pengajaran. Contohnya, kaum Nabi Yusuf alaihissalam. Kaum Nabi Yusuf alaihissalam, dia menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Akibat dia ataupun kesan dia, pada zaman itu, mereka ini selamat menghadapi kemarau panjang selama 7 tahun. Jadi mereka menyimpan. Walaupun mereka tak tahu kemarau panjang itu akan berlaku. Tapi Nabi mungkin dia telah mendapat wahyu. Seterusnya lihat apa yang berlaku kepada Talut
dan tenteranya. Ya, Talut dan tenteranya. Ya, tengok di sini. Ya. Kita nak kena adjust balik dia punya ni supaya dia tak mengganggu. Mana kita nak letak dia? Okey. Kaum Talut dan tenteranya, dia mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat. Ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat. Kesannya ialah kaum mereka ni dapat menewaskan tentera Jalut yang ramai. Ini dalam kisah tentera Talut dan Jalut. Mereka dapat menewaskan tentera Jalut yang lebih ramai jumlahnya. Seterusnya, kenapa tak bergerak? Okey. Kepentingan yang kedua ialah dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Contohnya kaum Samud. Kaum Samud ini ialah kaum ataupun umat Nabi Saleh alaihissalam. Mereka dimusnahkan. Kerana apa? Kerana mereka bersifat angkuh dan menuduh Nabi Saleh pendusta. Kesannya, akibatnya mereka ini dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang amat dahsyat. Yang kedua, kaum Nabi Lut pula. Kaum Lut. Kaum Lut ialah kaum ataupun umat Nabi Lut alaihissalam. Mereka dimusnahkan kerana mereka engkar perintah Allah dengan mengamalkan homoseks. Kesannya ialah mereka dibinasakan dengan bumi diterbalikkan. Kemudian yang ketiga, apa kepentingan mengkaji sejarah umat terdahulu? Yang ketiga, dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada akidah yang benar dan berakhlak mulia. Untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan kita dengan cara kita berpegang teguh kepada akidah yang benar dan berakhlak mulia. Seterusnya, apakah kesan? Kesan kita memahami sunnatullah. Yang pertama, kita dapat meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Yang kedua, kesan yang kedua, kita dapat merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Kesan ketiga, kita dapat menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan bersikap positif dalam setiap keadaan. Kesan keempat, kita dapat mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Dan yang kelima, kita dapat membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan.